Assalamualaikum semua, saya Roni Hussein. Kepada anda semua yang berada di luar sana, pengguna media sosial, pastikan anda tidak menyebarkan ataupun kongsikan berita-berita yang tidak sahih. Pastikan berita-berita yang anda sebarkan adalah berita yang sahih, datang daripada sumber-sumber yang boleh dipercayai untuk mengelakkan kekeliruan kepada masyarakat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Jabatan Penerangan Negeri Johor bersama menyebarkan maklumat sahih. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Maju Johor dan salam Malaysia Madani buat pendengar atau penonton kami yang sedang menyaksikan bual bicara kami Influencer at Japan di Facebook Jabatan Penerangan Negeri Johor. Apa khabar? Lama tak jumpa ya. Jadi hari ini, tahun ini merupakan orang kata hari yang pertama bagi tim Influencer at Japan, di mana kita akan mengupaskan topik berkenaan info on wheels Jabatan Penerangan Malaysia. Jadi sebelum kita mengupas dengan lebih lanjut berkenaan topik hari ini iaitu IOW, saya nak minta laluan kepada penonton kami yang sedang menyaksikan kami sekarang ni. Mungkin masih yang belum clear apa tu Jabatan Penerangan Malaysia. Okey, secara dasarnya, secara orang kata basically Jabatan Penerangan Malaysia ni merupakan adalah tujuan kami adalah untuk memasarkan maklumat-maklumat tentang dasar-dasar kerajaan semasa demi meningkatkan kefahaman dan sokongan rakyat terhadap kerajaan sekarang. Cara-cara kami memasarkan maklumat kami adalah melalui topik hari ini iaitu Info on Wheels. Jadi saya tidak seorang bercerita tentang hebahan Info on Wheels ini. Bersama-sama dengan saya pada hari ini adalah tetamu jemputan kita iaitu Encik Bani Amin Abu Bakar. Beliau merupakan penolong pengarah di Jabatan Penerangan Malaysia Negeri Johor. Apa khabar Cik Bani? Baik. Cik Bani. Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey Cik Bani, sebelum kita nak cerita dengan lebih mendalam tentang topik hari ini, intro lah sikit diri tu. Gitu. Orang nak kenal siapa Cik Bani ni. Gitu. Silakan Cik Bani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Maju Johor, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, nama saya Bani Amin bin Abu Bakar. Saya bertugas sebagai penolong pengarah di Jabatan Penerangan Negeri Johor ni lah. Nak kata usia tak payah nak kot. Kalau tengok muda muka pun masih lah. Lebih kurang dalam 27-28 tahun lah. Aduh, baiklah. Itu cerita dia. Dia claim umur dia 27 Kalau dia 27, saya 21. Macam tu. Boleh, tak ada masalah. Okey, Cik Bani. Alright, kita hari ini nak cerita sikit lah tentang cara-cara Japan untuk pasarkan maklumat. Antaranya adalah Info on Wheels. Okey Cik Bani, Info on Wheels tu apa sebenarnya Okey lah, kita bercerita. Okey, tadi macam Puan Alia beritahu tadi kan, apa fungsi fungsi utama Jabatan Penerangan Malaysia ni. Kita sebagai Jabatan Penerangan dan sebagai salah sebuah agensi yang bertanggungjawab untuk memasarkan maklumat, memasarkan dasar-dasar negara supaya meningkatkan kefahaman masyarakat dan memberikan sokongan kepada kerajaan semasa lah. Okay, Info on Wheels ni sebenarnya adalah salah satu kaedah penyampaian maklumat. Okay, kadang-kadang kalau kita sekarang ni dia ada kaedah penyampaian secara konvensional dan yang terbaru sekarang ni kita dalam era digital. Penyampaian secara digital. Cumanya kaedah penerimaan masyarakat kita ni masih ada berperingkat. Maksudnya masih ada level yang
tak boleh nak terima, tak boleh nak cope dengan digital dengan digital perubahan semasa. perubahan semasa. Okay. Ada orang yang memang sangat digital, sangat up to date, sangat modern, so dia nak everything di hujung jari lah. Dan dia bersedia untuk mencari maklumat. Dia yang cari. Dia Google je terus. Di Google dia apa saja. Tapi ada juga masyarakat kita yang belum sampai ke tahap itu. Okey. So maknanya itu yang menjadikan peranan kita ni. Betul. Peranan kita ni membawa maklumat ni, membawakan dasar-dasar ni, membawa maklumat kerajaan ni kepada mereka. Dengan cara turun padang. Turun padang. Itulah. Okey. Itu yang kita pasal info on wheels. Okey. Kenapa info on wheels? Info on wheels ni kita punya brand lah, brand kepada produk ataupun kepada kaedah. Kaedah ni antara kaedah-kaedah kita macam mana kita nak menyampaikan maklumat. Okey. Okay, info on wheels ni sebenarnya salah satu kaedah yang mana kita, Jabatan Penerangan, kita yang turun ke lapangan, turun ke lokasi semua, membawa maklumat. Kita yang cari audien. Okay, kalau kita tengok secara basic ni, kalau Jabatan Penerangan ni, kebanyakannya orang mengenali kita dengan adanya kenderaan, van. Okey, van. Kalau daripada, saya rasa daripada tahun 19 something lah, awal penubuhan 4. Jabatan Penerangan ni boleh dikatakan antara jabatan kerajaan yang senior. Paling tua di Malaysia. Tu kalau daripada dulu lagi, orang kenal Jabatan Penerangan dengan kewujudan van kita, van yang ada logo penerangan. Ya, dan yang paling penting ke atas tu ada speaker 2. Kalau kita cerita dengan, kita berborak dengan atuk nenek yang senior citizen, kalau sebut Jabatan Penerangannya, dia ada 2 benda yang anda tahu. Satu, van yang ada corong tu, speaker. Yang kedua ialah wayang pacak. Wayang pacak tu sebenarnya bukan sekadar hiburan. Betul. Itu adalah salah satu kaedah juga. Kaedah macam mana kita membawa maklumat, membawa dasar-dasar tu, kita nak bawa ke kawasan-kawasan yang mungkin pedalaman. Kita nak kata pedalaman, bukan pedalaman, tapi agak jauh untuk kita, untuk mereka pada ketika itu mendapatkan maklumat. Kita sekarang ni semua kuat, senang lah kan. Itu satu kaedah dia. Okey. Jadi cara antara orang kata macam Cik Bani cakap tadi, Info on Wheels ni merupakan jenama atau brand daripada Jabatan Penerangan. Okey. Sekarang ni masa zaman dulu pakai van. Sekarang ni kita pakai apa? Helikopter. Pakai drone, pakai apa? Setakat ni kita masih pakai van. Masih. Cuma mungkin van tu dah berubah lah kalau daripada model yang dulu, mungkin van sekarang. Dan ada penambahan lah sekarang ni, bila adanya sedikit peningkatan dari segi teknologi, kita dah beralih daripada van, bukan beralih, kita menambah. Polisi van, kita ada kenderaan pacuan 4 roda. Macam dulu kita ada Pajero, dan terbaru sekarang ni kalau kita perasan, kita ada Nissan Navara. Berwarna hitam, dengan stiker yang cantik, colourful, dengan speaker dia. Dia bukan sekadar cantik, tetapi dia sangat memberikan manfaat kepada masyarakat. Okey, dalam van tu sendiri ataupun dalam Navara tu, apa yang ada? Kita takkan tengok speaker je. Dia jalan sendiri ke macam mana? Dia ada team lah, dia ada team. Dalam tu biasanya kita ada, memang kita kena ada pemandu dia. Okey, ada pemandu. Pemandu tu merangkap kita punya juru audio visual. Dia bukan sahaja bawa kereta, bukan steering, tapi juga dia adalah manusia yang bertanggungjawab dari segi teknikal. Bawa kenderaan, ada speaker, tapi kalau speaker tak bunyi, tak sampai juga maklumat. Betul. So dia kena sedia, dia ada dia punya, kita panggil JAV kalau kita short form, juru audio visual. Ini adalah kita punya pegawai yang bertanggungjawab untuk memastikan peralatan kenderaan tu dalam keadaan baik, kita punya alat siar raya bergerak tu dalam keadaan baik, dan juga kita ada pembantu penerangan, kita panggil pembantu penerangan ataupun FO lah kita panggil, field officer kalau yang tak tahu tu pegawai lapangan. Dia field officer, dia pembantu penerangan. Ini adalah insan-insan yang bertanggungjawab. Insan-insan yang membawa maklumat tu, dia yang akan bercakap dalam tu. Jadi suara-suara FO ni lah yang kita kedengaran yang sering berkumandang di corong-corong kenderaan Jabatan Penerangan ni. I see. Okey. Kalau macam Johor ni kita ada 10 daerah. Okey. Dan di setiap daerah tu sebenarnya kita ada pejabat kita
pejabat penerangan daerah kita panggil, dan setiap daerah ni ada kenderaan mereka sendiri, ada tim mereka sendiri, dan insya-Allah setakat hari ini di 10 daerah ni kita punya tim, kita punya pasukan bergerak menyampaikan maklumat ni, membawa kenderaan pacuan 4 roda, ada yang bawa van, ada yang bawa Navara ni ke seluruh pelusuk di daerah-daerah di dalam negeri Johor ni. I see. Okay. Alright. Kita nak tahu, kita sekarang dah tahu IOW tu consist of what? Okay. Kenderaan bergerak. Dan kita pun tahu dalam kenderaan tu dia tak bergerak secara sendirinya. Dia ada jurang audiovisual yang handle bahagian teknikal. And then kita ada juga FO atau pembantu penerangan yang menjadi suara di corong-corong on speaker tu. Okey, jadi sekarang ni bila dia dah bergerak, dia dah keluar office. So macam mana dia nak tuju ke mana sebenarnya? Macam tu, lokasi ni dia sebenarnya dia bergantung kepada isu ataupun maklumat yang kita nak bawa lah. Lepas tu saya cakap tadi, sekarang ni IOW ni, Info on Wheels, kita keluar mencari audien. Okey, mereka ni kita punya tim di daerah ni maksudnya dia dah ada targeted location. Dia dah ada lokasi-lokasi yang tertentu. Contohnya kalau kata isu banjir, contohlah isu banjir dia akan pergilah kepada kawasan-kawasan yang hotspot banjir, kawasan-kawasan yang biasanya akan dilanda banjir. Contoh kalau kata isu ini membawa isu pencegahan denggi. Kita akan dapatkan maklumat, kita bekerjasama dengan agensi-agensi kerajaan yang lain seperti Jabatan Kesihatan ataupun pihak berkuasa tempatan. Kawasan mana yang hotspot denggi, kawasan mana tinggi denggi. So kita akan pergi membuat bahan ataupun menyampaikan maklumat-maklumat yang berkaitan dengan isu tu, berkena dengan kawasan tu. Okay, alright. Jadi cara-cara hibahannya macam mana? Sembrono ke? Atau ada skrip-skrip yang diberi ke? Macam mana? Sebenarnya kita bukanlah kata kita create skrip tu 100%, tidak. Tetapi kita di peringkat negeri, di peringkat ibu pejabat, di Putrajaya pun sebenarnya kita menyediakan garis panduan. Apa yang nak disampaikan, apa yang perlu disampaikan, apa yang sepatutnya disampaikan. I see. Berdasarkan lokaliti, berdasarkan kawasan tersebut. Contohnya kalau dia masuk ke kawasan yang majoriti penduduknya berbangsa Tionghoa, bahasa Cina, mungkin kita ada sediakan skrip ataupun mereka yang mahir. Mereka yang mahir berbahasa Cina. Begitu juga yang kalau kita masuk ke kawasan yang majoriti penduduk kawasan itu adalah berbangsa India, kita cuba akan sampaikan. Dan kalau tak silap saya jugalah, bukan tak silap tapi memang berlaku. Jangan silap. Tak silap dia. Ada juga kaedah penyampaian dalam bahasa-bahasa atau dialek-dialek kawasan setempat. Contohnya. Kalau di Johor ni, yang popularnya orang cakap Jawa. Betul. Cuba mungkin belum ada kaki tangan kita yang betul-betul mahir berbahasa. Sebenarnya ada Cik Mani, dia orang malu. Malu ya. Boleh ke? Gitu. Kalau macam kita tengok di negeri Sarawak. Biasa kita menyampaikan maklumat tu dalam bahasa lokal kat situ, bahasa dialek kat situ. Macam kita tengok kalau di Pantai Timur, menggunakan bahasa Terengganu, bahasa Kelantan, di Negeri Sembilan menggunakan logat-logat Negeri Sembilan dan sebagainya. Itu tujuan dia sebenarnya kita nak masyarakat faham. Itu lagi dekat lah. Lagi dekat, betul. Kita nak dia faham. Kita nak bagi dia maklumat dan maklumat tu sampai. Kalau kita gunakan bahasa buku bahasa formal lah. Memanglah kita baca benda tu sedap, tapi adakah maklumat tersebut betul-betul sampai? Especially kepada senior citizen lah kita cakap kan. Makcik-makcik, atuk-atuk, wan-wan kat itu kan. Apalah dia cakap ni kan. So, bila kita sebab dia punya objektif dia, kita nak menyampaikan maklumat tersebut. I see. Selain kita dah tahulah apa tu sebenarnya IOW dan IOW ni selain hebahan, apa lagi aktiviti yang diorang lakukan? Macam tu. Tu saya cakap IOW ni sekadar satu brand. Sebenarnya selain dia boleh bercakap, dia boleh bawa van tu duduk di satu location. Contoh dia dekat tengah-tengah kampung, tepi balai raya, pasar malam dan sebagainya. Kita juga ada membuat
Edaran bahan-bahan bercetak. Bahan-bahan bercetak, contohnya macam kita bawa poster ataupun risalah berkaitan dengan macam kita cakap tadilah, kalau kata-kata kita pergi dalam sekarang ni kita pergi ke kawasan yang memang hotspot untuk denggi, kita akan edarkan risalah berkaitan dengan denggi. Dalam masa yang sama, peredaran risalah tu sebenarnya selain mengedarkan risalah, kita cuba berkomunikasi dengan penduduk setempat. Sambil bagi risalah, kita boleh buat apa-apa, macam mana kawasan ni, apa masalah lain. Sebab memang Japan memang begitu. Kita punya cara communicate dengan orang adalah is a two-way communication. Bersemuka, betul tak Cik Bani? Ya, betul. Okey, kalau kita sebenarnya tadi, Jabatan Penerangan macam tadi kan, Pak saya punya bos-bos dulu pernah beritahu lah, Jabatan Penerangan ni dia bukan hanya bertindak sebagai mulut ataupun lidah kerajaan bila kita menyampaikan maklumat. Kita juga bertindak sebagai mata dan telinga kepada pihak kerajaan. Mata-mata dia mata-mata. Okay, tujuan dia bukan apa. Kita pergi, kita berbual, macam saya cakap, kita berbual, kita melihat. So, kita menganalisa isu-isu setempat yang berada di kawasan itu. Contohlah, bukan nak kata apa, mungkin dari segi infrastruktur, jalan rosak, longkang tersumbat dan sebagainya. Kita akan membawa maklumat tersebut kepada peringkat ke pihak atasan untuk disampaikan kepada pihak-pihak sepatutnya. Betul, PBT ke JKR ke. Ya, betul. Dia tujuan bukan mencari salah, tak, kita sama-sama membantu menyelesaikan masalah tersebut. Smart partnership lah. Kita sampaikan maklumat, kita dapatkan maklumat, kita sampaikan maklumat. Okay, macam kita ni orang tengah-tengah lah. Kita orang tengah, kita jadi orang tengah. Yang penting maklumat yang kita dapat dan kita terima dan kita sampaikan tu yang sahih. Betul dan sahih. Tepat dan sahih. Tepat dan sahih. Tak pasti jangan kongsi. Tak pasti jangan kongsi. Okey, apa tu berkaitan kata Info on Wheels atau IOW ni memang ada tagline-nya sendiri iaitu mudah dan sahih. Betul? Salah. Cepat, mudah dan sahih. Betul tak? Cepat tu maksud kepantasan maklumat tu sampai kepada masyarakat. Dia mudah macam saya cakap, mudah difahami, mudah diterima. Lepas tu kita ada pelbagai kaedah untuk memudahkan masyarakat menerima maklumat tersebut. Dan yang paling penting sekali, maklumat tersebut adalah sahih. Tak pasti jangan kongsi. Okey. Alright. Itu dia tadi penerangan yang ringkas namun padat daripada Encik Bani berkenaan fungsi Japan atau Jabatan Penerangan. Fungsi kita dah tahu dan cara kami menjalankan tugas-tugas untuk memasarkan maklumat ni macam mana, melalui medium apa. Itulah mediumnya Info on Wheels ataupun maklumat bergerak. Jadi kita akan rehat seketika dan sementara kita mengupaskan dengan lebih mendalam lagi tentang topik IOW ini, iklan-iklan kita juga mempunyai maklumat yang sangat padat dan tepatlah yang penting. Jadi jangan ke mana-mana, stay terus lekat di Facebook Jabatan Penerangan Negeri Johor untuk kita mengetahui lebih lanjut tentang Info on Wheels bahan bergerak Jabatan Penerangan Negeri Johor. Kita kembali selepas ini. Menurut kenyataan Jabatan Meteorologi Malaysia, monsun timur laut 2023-2024 atau musim terkujuh di Malaysia dijangka bermula pada 11 November 2023 dan berterusan sehingga Mac 2024. Hujan lebat berterusan untuk tempoh beberapa hari boleh mengakibatkan kejadian banjir di kawasan berkedudukan rendah dan kawasan kerap banjir. Berikut adalah panduan keselamatan ketika menghadapi banjir. Letakkan dokumen penting dalam bekas kalis air dan simpan di tempat yang selamat. Simpan nombor telefon penting ahli keluarga, jiran, balai polis, hospital, bomba dan hubungi mereka jika berlaku kecemasan. Sediakan barang keperluan asas seperti ubat-ubatan, lampu suluh,
dan alatan kebersihan diri. Pindah ke pusat pemindahan sementara apabila diarahkan berbuat demikian. Pastikan bekalan elektrik, gas dan air ditutup semasa meninggalkan rumah. Pastikan ahli keluarga, terutamanya kanak-kanak, tidak bermain air banjir. Elakkan daripada menyentuh peranti elektrik jika anda berada dalam keadaan basah atau sedang berdiri di dalam air. Pilih makanan yang berbungkus yang tidak tercemar atau terdedah kepada banjir. Orang ramai dinasihatkan agar bersiap sedia menghadapi musim tengkujuh serta sentiasa peka dengan maklumat, nasihat, ramalan dan amaran cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Pesanan ini dibawakan khas oleh Jabatan Penerangan Negeri Johor. Assalamualaikum semua, saya Roni Husin. Kepada anda semua yang berada di luar sana, pengguna media sosial, pastikan anda tidak menyebarkan ataupun kongsikan berita-berita yang tidak sahih. Pastikan berita-berita yang anda sebarkan adalah berita yang sahih, datang daripada sumber-sumber yang boleh dipercayai untuk mengelakkan kekeliruan kepada masyarakat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Jabatan Penerangan Negeri Johor bersama menyebarkan maklumat sahih. Itu padu. Padu mengandungi profil individu dan isi rumah meliputi warga negara dan pemastautin tetap di Malaysia. Maklumat profil ini akan dikemas kini secara berkala melalui pengintegrasian data pentadbiran daripada pelbagai sumber. Melalui ekosistem ini, rakyat boleh membuat semakan dan pengemaskinian maklumat secara terus dalam sistem padu. Hai semua, bertemu kembali atau kita bersua kembali ke di Influencer at Japan Johor. Hari ini kita akan membincangkan tentang topik hebahan info on wheels. Jadi sebelum itu jangan lupa untuk follow, like, share Facebook Jabatan Penerangan Negeri Johor, khususnya untuk segmen kita hari ini Influencer at Japan, iaitu hebahan info on wheels, untuk sama-sama kita mempromosikan tentang apa itu IOW. Baiklah, macam yang saya dan Cik Bani tadi beritahu, kita bukan berdua je hari ni. Kita tak berdua saja hari ni. Kita tak nak meninggalkan atau tak nak meminggirkan petugas ataupun rakan-rakan kita kami di daerah. Okey, jadi hari ini daerah Kulai juga turut bersama-sama dengan kami di topik hari ini, Heba Info on Wheels, Influencer at Japan. Okey, Assalamualaikum Nurul, dengar tak? I see. Okay, tuan-tuan dan puan-puan ataupun viewers di luar sana, hari ini saya bersama dengan Cik Nurul daripada Hai Alia. Alhamdulillah, macam biasa. Kulai mendung pagi ni Alia. Tadi ada hujan sikit, lepas tu dah teduh. So dia masih mendung lagi. Okey, baiklah, sama-sama kita dengarkan laporan daripada daerah Kulai. Silakan Cik Nurul. Okey, baiklah. Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih kepada rakan setugas Sharifah Alia yang berada di studio Ibu Pejabat Penerangan Negeri Johor. Bersama saya pada pagi ini Nurul Aini yang kini berada di Pejabat Kesihatan Daerah Kulai, dan pagi ini saya ditemani oleh yang berbahagia Dr. Abdul Salam bin Abdul Manaf yang merupakan Pegawai Perubatan Pejabat Kesihatan Daerah Kulai. Apa khabar doktor? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Baik doktor, seperti yang doktor sedia maklum mengenai topik kita pada hari ini, iaitu dinggi atau
kita selalu sebut demam denggi. Penyakit demam denggi ni memang tak pernah habis, doktor, tak pernah Tak surut. pernah ada lama. Ada kes-kes jangkitan yang baru. Jadi soalan pertama saya terangkan sedikit. Terima kasih Puan Aini. Okey, pertama saya ingin mengucapkan terima kasihlah di atas kesetujuan Jabatan Penerangan untuk mengadakan sesi pada pagi inilah bersama Pejabat Kesihatan Daerah Kulai. Okey, dan pada pagi ini seperti yang dimaklumkan, kita akan membincangkan tentang sedikit sebanyak demam denggi untuk daerah Kulai terutamanya. Dan benda ni sebenarnya bukan Kulai saja, daerah mana daerah satu Malaysia, Johor pun semua mengalami masalah yang samalah. Dan untuk makluman lah, setakat tahun 2023 pada tahun lepas lah, Kulai saja telah melaporkan sebanyak 1011 kes demam denggi. Yang ini peningkatan yang begitu ketara lah jika nak dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan ini tahun 2023 juga adalah kali pertamanya kita mencecah angka lebih 1000 pelaporan kes demam denggi. Dan kalau kita nak bandingkan dengan tahun 2022, peningkatan kes adalah sekitar dalam 228%. Peningkatan yang agak ketara. Dan kalau setakat ni untuk makluman, setakat minggu kedua bagi tahun 2024, kita telah melaporkan sebanyak 57 kes demam denggi. Belum sebulan Belum sebulan. Kalau secara puratinya mungkin kita boleh ambil sekitar 30 kes per minggu. Dan kalau trend ni berterusan sehingga hujung tahun 2024, tidak mustahil kita boleh mencecah angka 1,500 bagi tahun 2024. Sekiranya tiada tindakan pencegahan atau kawalan atau daripada pihak komuniti sendiri untuk mencegah demam denggi. Dan tahun lepas juga kita melaporkan sebanyak 63 wabak dan 3 kematian. 3 kematian ini yang kita tak nak sebenarnya. Kita tak nak sampai bila dah ada kes mati baru kita nak sedar. Dah tengah tu baru tinggadah. Itu kita tak nak. Kalau boleh kita pencegahan kita lakukan kena secara berterusan lah. Kita tak nak nanti bila mungkin kita tak nak, mungkin ada ahli keluarga kita, kerja kita yang terkena nauzubillah min zalik, jangan sampai meninggal lah. Betul. Peningkatan yang memang banyak Banyak. Okey doktor, seterusnya boleh tak doktor terangkan apa simptom-simptom demam denggi ni supaya kita ni masyarakat ni boleh tahu dan boleh mengambil tindakan yang segera untuk mendapatkan rawatan. Okey, terima kasih. Untuk penting sebenarnya untuk kita tahu tentang simptom-simptom demam denggi ni, sebabnya dari segi prognosis. Okey, orang kata kadar kesembuhan yang tinggi apabila dia seorang pesakit dikena demam denggi adalah apabila kita dapat buat pengesanan awal. Ya, betul. Sebab tu penting untuk kita sendiri tahu apakah simptom-simptom demam denggi sendiri. Dan bila kita cakap pasal demam denggi, simptom pertama confirm demam lah. Demam suhu yang tinggi. 38, 39, 40 suhu yang tinggi. Dan kadang makan ubat pun dia punya suhu tu susah nak turun juga. Dan dia akan hadir dengan beberapa simptom lain. Contohnya sakit pada bahagian belakang mata, sakit-sakit badan, ada yang muntah-muntah, sakit perut. Ada yang sampai ada ruam-ruam pada badan, ada yang sampai sehinggakan memang tak larat. Sangat-sangat tak larat untuk melakukan kerja-kerja harian yang biasa dia lakukan. Letih, lesu. Itu kita antara simptom-simptom demam denggi. Dan penting bila kita dah ada simptom-simptom sebegini, untuk segera kita mendapatkan rawatan, terutamanya bagi mereka-mereka yang tinggal di kawasan yang berisiko tinggi. You tahu contoh Puan tahu kawasan tempat tinggal rumah Puan banyak kes tinggi. Dah selalu nampak orang-orang Kementerian Kesihatan selalu buat fogging. So bila ada tanda-tanda sebegini, adalah penting untuk segera mendapatkan rawatan. Dan sila nyatakan bahawa kawasan rumah saya banyak kes demam denggi agar doktor lebih alert. Kadang mungkin pada peringkat awal hanya demam saja dan mungkin sakit badan saja, tapi bila kita lewat mendapatkan rawatan, simptom-simptom lain mula menunjukkan tanda. Yang paling kita risau bila dah ada tanda-tanda amaran seperti muntah-muntah yang berterusan, sakit-sakit perut, mungkin cerit-berit yang berterusan, mungkin paling teruk berlaku pendarahan. Tak nak sampai macam tu sekali. Sebab kedapatan mendapatkan rawatan, yang tu kita tak nak. Jadi mesej saya sini, ada simptom, you tinggal kawasan berisiko, sila dapatkan rawatan dengan segera. Jadi kalau kita dah dijangkiti denggi ni doktor, berapa lama tempoh masa untuk sembuh tu biasanya? Okey, biasanya kalau untuk demam denggi ni dia ada 3 fasa lah. 3 fasa. Fasa demam, fasa kritikal dan fasa recovery, fasa sembuh. So biasanya sekitar dalam 7 hari. 7 hari. Dan yang biasanya fasa-fasa kritikal, dia biasanya hari pertama dengan hari ketiga ni pesakit akan hadir dengan simptom demam yang tinggi.
Dan bila hari keempat, kelima tu adalah di mana fasa kritikal. Fasa kritikal ni adalah di mana waktu tu suhu badan dah mula menurun. Waktu tu pesakit akan kata, oh saya dah sihat ni, saya dah sihat. Pada hakikatnya adalah pesakit sedang berada dalam fasa kritikal. Dan sekiranya itu yang bahaya. Pesakit kata dia dah sihat, dah tak demam, tapi itu fasa bahaya. Fasa kritikal yang kita kena jaga-jaga sebenarnya. Jadi antiviral ataupun vaksin yang boleh menyembuhkan ataupun mencegah kita daripada demam denggi. Kalau COVID sekarang kita dah ada ubat kan? Dan vaksin kan? Denggi belum ada lagi. Okey doktor, seterusnya untuk memberi kesedaran kepada denggi ni, dan juga tindakan yang harus kita ambil di peringkat komuniti dalam mengurangkan kes denggi di lingkungan tempat tinggal kita. Okey. Baca tu. Sebenarnya bila kita bercakap tentang mesej-mesej kesihatan kepada komuniti, mesti benda ni kita dah lama dah. Kalau puan perasan sejak tahun 1970-an lagi Kementerian Kesihatan dah pernah keluarkan video infografik, kartun ni kalau perasan pasal nyamuk, kalau kat TV pernah ada. Mesej kesihatan adalah sama daripada tahun 1970-an sampai sekarang. Benda ni kita jalankan secara berterusan. Dan apa yang biasa kita yang sering kali yang kita turun ke lapangan, dan mungkin kita ada penambahbaikan lah. Antaranya kita buat ceramah-ceramah umum. Kita akan masuk ke kawasan-kawasan surau, masjid, ataupun ketika ada program-program kemasyarakatan, kita akan masuk untuk kita sampaikan mesej-mesej kesihatan berkaitan dengan demam denggi. Dan kemudian kita juga tim promosi, pasukan promosi kesihatan kita juga ada melaksanakan pondok-pondok panas. Pondok-pondok panas ni macamnya kiranya macam kita sediakan satu booth di kawasan tempat-tempat umum. Di situ kita akan buat beri penerangan, setiap orang awam yang hadir, kita akan buat dalam peraya juga kepada komuniti di tempat-tempat umum. Yang ketiganya kita ada juga membuat pemasangan banner dan juga banting di tempat-tempat yang berisiko tinggi. Contohnya macam kawasan wabak, kawasan-kawasan yang memiliki kepadatan penduduk. Itu kita buat dan kita pasang, dan kita juga menyediakan pelbagai jenis bahasa untuk banting dan banner ni. Contohnya kalau kita untuk makluman kepada orang, contoh kawasan-kawasan industri, kawasan industri Senai ataupun kawasan Kulai, kita turut menyediakan pelbagai bahasa seperti Nepal dan juga Bangladesh agar mesej-mesej ini sampai kepada mereka. Dan kita zaman sekarang, zaman teknologi, kita kena gunakan sebaik mungkin digital platform, Facebook, Telegram, WhatsApp, TikTok, semua tu kita kena gerakkan secara holistik. Media-media ni dan kita juga grup lah bersama pihak-pihak industri dalam menyampaikan mesej kesihatan. Mungkin bukan sekadar komuniti kita, masyarakat setempat, tapi kita juga berhubung dengan pemain-pemain industri yang ada di area Kuala dalam menyampaikan mesej kesihatan. Dan yang terbaru, baru lagi ni, pada tahun lepas kita turut menggerakkan program One Johor One Hour Clean Up, yang mana kita meminta agar masyarakat membuat aktiviti gotong royong setiap hari Sabtu minggu ke-3 setiap bulan. Dijalankan secara bersepadu di setiap daerah. Itu kita mintalah. Dia sama macam kombi. Kombi. Tapi ini kita setkan satu masa, satu tarikh, satu Johor buat. Tapi kita minta lah kerjasama dengan agensi untuk terlibat sama untuk berkongsi. Dan program-program itu gotong royong program 710. Jadi setiap minggu kita ambil masa 10 minit untuk kita periksa bahagian rumah, luar, dalam, kiri, kanan, depan, belakang. Jiran-jiran kita mungkin ada risiko pembiakan dan kita buat pembersihan. Dia senang cerita dalam kehidupan kita ni memang kena titik beratkan soal kebersihan di kawasan. Kebersihan, terutamanya bekas-bekas yang menakung air jernih. Nyamuk Aedes, dia suka air yang jernih. Dia bukan suka air je kotor, dia suka air yang jernih. Sebab tu kalau kita tengok bekas-bekas air minuman kat rumah macam brand-brand terkenal kan, itu kita kena jaga, kena tengok. Macam tangki-tangki air, pam-pam tandas yang rosak, itu pun berisiko untuk menjadi pembiakan nyamuk. Alas palsu juga. Okey doktor, bagaimana pula peranan serta agensi dalam membantu pejabat kesihatan dalam aktiviti mencegah kawalan di Kulai ni? Agensi kita banyak kat Kulai, dan salah contohnya penerangan lah hari ni. Penerangan. Kita bersyukur kan kita ada satu agensi yang kita boleh bantu kita untuk menyampaikan mesej-mesej kesihatan ni. Dan penerangan pun banyak, alhamdulillah banyak membantu kita.
macam tadi info always Ya, memang betul. kita minta, kita ada minta untuk penerangan bantu kita buat eban. Kalau kita nak mengharapkan kemampuan dari segi kita, Jabatan Kesihatan, kita tidak mampu. Jujurnya kita tak mampu. Daerah Kulai daerah yang besar, dengan kemampuan kita tak mampu. Sebab tu kita memerlukan agensi-agensi lain untuk menggerakkan info-info kesihatan. Dan macam kita tadi ada info always daripada Jabatan Penerangan dan kata apa penerangan pun ada menyampaikan mesej-mesej kesihatan melalui Facebook dan kita ada nampak benda tu dan kita ucapkan terima kasihlah atas kerjasama yang diberikan. Dan dari segi agensi lain yang kita ada adalah seperti Majlis Pembandaran Daerah Kulai. So Majlis Pembandaran Daerah Kulai antara orang kata kita mengguna pakailah kita minta bantuan adalah sebab kita di bawah Majlis Pembandaran ni mereka ada ahli-ahli majlis yang amat rapat dengan komuniti masing-masing. Boleh menyampaikan. Yang boleh menyampaikan mesej-mesej. Sebab tu kita meminta kerjasama ahli-ahli majlis untuk menggerakkan komuniti mereka. Mereka jadi penghubung lah antara kesihatan dan juga komuniti. Dan sampai itu MPKU juga mempunyai kata bidang kuasa tersendirilah dalam masalah aktiviti penguatkuasaan, contohnya tanaman-tanaman haram, kebun. Pejabat daerah juga membantu untuk menjelaskan daerah-daerah lain agensi lain. Itu kita memang kita boleh kata agensi yang ada sangat membantu semua agensi yang ada dekat daerah ni memang membantulah dalam kawalan denggi. Apa yang ini memang berlaku peningkatan kes yang ketara. Okay. Namun begitu, mungkin yang sekarang mungkin impaknya kurang lah dibanding lepas disebabkan kita telah pun ada immunity, disebabkan kita dah ada. Namun begitu bukan bermakna kita dah boleh bebas ataupun melupakan apa tindakan pencegahan kita dah ambil sebelum ni. Contohnya kalau tempat-tempat yang padat, pemakaian pelitup muka, amalkan kebersihan tangan. Dan bagi mereka yang belum pernah vaksin ataupun mungkin dah pernah vaksin, yang terdekat boleh berhubung in advance untuk dapatkan maklumat bila tarikh menjanji semua dengan kesihatan terdekat. Okey doktor. Alhamdulillah temu bual kita pada hari ini dengan doktor telah banyak membantu dalam menangani ataupun memberi kita informasi mengenai wabak denggi di kalangan masyarakat. Baiklah, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berbahagia Dr. Abdul Salam bin Abdul Manaf, Pegawai Perubatan Pejabat Kesihatan Daerah Kulai di atas informasi dan kesudian doktor meluangkan masa bersama saya pada hari ini. Untuk itu sekian saja daripada Daerah Kulai. Saya Nurul Aini nak serahkan semula kepada rakan setugas Sharifah Alia. Silakan Alia. Okey, hai. Terima kasih Nurul. Itu dia FO daripada Kulai, pembantu penerangan daripada Kulai. Terima kasih Nurul. Dan juga terima kasih kepada doktor kerana sudi bersama-sama dengan kami hari ini bersempena dengan influencer at Japan Negeri Johor. Itu dia Cik Bani, denggi. Tadi Cik Bani dah cakap-cakap soal denggi. Dah Kulai bawa topik denggi. Okey, macam tadi kita dah tahu tentang statistik dan keadaan semasa denggi di daerah Kulai. Bagaimana pula dekat JB ni? Cik Bani ada dengar-dengar tak macam mana keadaan denggi? Terkawal tak terkawal kat JB ni? Okey, biasanya lah kan denggi ni dia especially selepas musim-musim banjir, selepas musim hujan ni dan peralihan kepada bila dah matahari dah ada matahari, dah musim panas dan biasanya waktu-waktu macam ni lah keaktifan pembiakan denggi tu. Sebab masa banjir ni kan banyak air bertakung. Dan bila dia dah start panas, kawasan-kawasan yang surut tu tak surut sepenuhnya. Maknanya bila ada je bekas-bekas plastik, bekas-bekas yang terbiar yang boleh menakung air tu akan menjadi tempat-tempat pembiakan. Jadi kat sini itu sebab kita kerajaan pun tengah buat kempen Green Sungai Bersih Johor Bersih dan semua bersih ya. Sebab bila kebersihan ni sebenarnya dia menjadi punca kepada macam-macamnya dia. Kalau denggi ni dia berpunca daripada
takungan air. Pada sampah bersepah jadi takungan air, nyamuk membiak, adalah denggi. Nyamuk Aedes ada baru denggi. Kalau kata sama juga dengan penyakit-penyakit lain, saya rasa dia lebih berkisar juga dengan kebersihan. So once kita dah bersihkan kawasan persekitaran rumah kita, taman kita, kampung kita, insyaAllah lah mungkin kita dapat kurangkan kes-kes denggi ni. Ya, macam Islam pun menyarankan kita kebersihan. Baiklah Cik Bani, sekarang ni kita nak sambung balik dengan kita punya topik IOW, Info on Wheels pada hari ini. Okey, tadi kita dah tahu apa tu IOW, macam mana bentuk dia, apa fungsi dia. Sekarang ni kita nak tahu peranan IOW semasa bencana. Especially sekarang ni kita JB ni, Johor lah. Johor kita baru selesai, nak kata 100% selesai pasal banjir, tak juga. Ada masih lagi daerah-daerah yang masih dalam fasa banjir lah sekarang ni kata. Okey, jadi signifikan ataupun peranan IOW ketika musim bencana, apa dia? Ini lebih kalau kata dia peranan musim banjir ni, macam saya cakap di awal tadi lah. Ini adalah IOW yang berpusat ataupun berkisar dengan isu-isu semasa berkaitan di satu-satu tempat. Okay, cerita kalau kita berada dalam masalah banjir sekarang ni kan, apa yang biasanya kita buat, tim IOW kita ni buat ketika banjir ni lah, pertama dia akan membuat air bahan lah. Macam biasalah IOW memang kerja dia membuat air bahan. Yang pertamanya kita akan membuat air bahan kesiapsiagaan menghadapi banjir. Kalau sebelum banjir tu dia akan buat kesiapsiagaan sebelum banjir lah. Biasanya penerangan ni kita akan buat di kawasan-kawasan yang telah dikenal pasti, kawasan-kawasan hotspot banjir, mengenai dengan meminta masyarakat untuk bersiap sedia. Bersedia dari segi keselamatan, dari segi mungkin dia boleh start packing barang-barang penting, dokumen-dokumen penting dalam beg plastik, bekas plastik. Kalau kata contohnya kawasan tu, kawasan rumah dia belum dinaiki air, tapi kawasan tu telah dinaiki air dan dinasihatkan untuk berpindah. So kita akan bantu pihak berkuasa lah untuk membuat air bahan kepada satu kawasan tu, mohon penduduk untuk berpindah. Betul. Sebelum banjir teruk dah tersangkut kat situ, kita lagi ni lah. So itulah peranan kita. Biasanya kita akan maklumkan, kalau kata itu sebelum banjir kita akan maklumkan kesiapsiagaan, dan ketika banjir kita akan minta dia penduduk yang terkesan tu untuk berpindah ke lokasi-lokasi pusat pembinaan sementara. Kita juga akan memaklumkan lah, contohnya kampung A, dia kalau terkena banjir ataupun ni, kita akan buka PPS di sekolah kebangsaan A. So kalau berlaku banjir, bawa family semua pergi ke PPS A. Mana kita ni jadi penyampai maklumat. Betul. Kampung A, PPS kat mana? Ni sekolah A. Kampung B masih sama kat sekolah A juga. Kampung C tak, kampung C kena pergi sekolah B. Sekolah tempat lain pula. So dia kan setiap PPS tu ada dia punya kapasiti. Betul. So perancangan yang telah dibuat di peringkat PKOB negeri kan, Pusat Kawalan Operasi Banjir, pihak kerajaan negeri, dia dah decide lah. Kita dah tentukan okey, sekiranya kawasan ni banjir, kawasan mana yang perlu buka PPF semua dia. So memudahkan lah supaya tidak bila tiba-tiba berlaku banjir je, kita nak ke mana. So kat situ penyampaian maklumat tu yang kita akan bantu pihak kerajaan untuk menyampaikan maklumat kepada masyarakat supaya cakap tadi mudah. Betul. Kita memudahkan semuanya. Cepat. Dan sahih. Betul, supaya dia pergi kampung A, betul dekat sini. Jangan dah pindah sini dalam masa banjir. Tak, kampung awak sepatutnya dekat Dewan sana. Kita nak mengelakkan benda-benda ni berlaku. Jadi contoh macam banjir ni je, kita ni pun antara ejen-ejen yang penting dalam membantu tim-tim bencana, pengurusan bencana di daerah. Okey, jadi kita punya kenderaan ni memang okey lah selamat nak masuk. Ni alhamdulillah lah bila kita dah yalah, kita bukan pakai kancil bila adanya kenderaan baru yang mungkin di peringkat pengurusan kita dah menilai kepada keperluan situasi adanya 4-wheel, itu sangat membantu lah sebenarnya kita punya tim untuk redah banjir yang sikit-sikit tu lah kan. Dan kita pun sebenarnya bukan simply dah pakai kenderaan baru kita nak redah, tak. Kita masih mendapatkan maklumat, mendapatkan kebenaran daripada pihak berkuasa, pihak keselamatan especially,
kawasan ni selamat tak untuk kenderaan kita lalu, boleh ke tidak? So sentiasa kita berhubung dengan bekerjasama dengan pihak keselamatan untuk dapatkan maklumat yang sahih. Betul. Jalan ni dah dilimpahi air tapi masih boleh dilalui. So kita akan bertindak sebagai ejen menyampaikan maklumat. Jalan ni dah tak boleh lalu. So kita kena bertindak sebagai ejen supaya kita dapat mengelakkan berlaku keadaan yang lebih teruk lah. Jadi kita ni dah sampai waktunya untuk memiliki bot pula. Saya kat Sabah Sarawak dah ada. Semenanjung lagi. Tapi insyaAllah mungkin boleh dipertimbangkan. Okey, kita tadi Cik Bani dia dah cerita pasal peranan IOW sewaktu banjir. Dan banjir je, bukan banjir je, kita dah turun kawasan, kita dah bergiat secara aktif. Namun masa COVID, masa zaman era-era PKP, jangan keluar mana-mana. Masa tu kita petugas Japan, selain ATM, PDRM, pihak keselamatan. Pihak keselamatan, kita ni antara orang frontliners. Kita je yang ada akses untuk pusing daerah untuk mewawarkan tentang keadaan semasa keselamatan, memperingatkan masyarakat supaya jangan keluar rumah, ambil jaga langkah penjarakan keselamatan dan sebagainya. Betul. Kan? Kita keep on memberikan maklumat, menyampaikan maklumat kepada masyarakat. Dan kalau Cik Badi ingat sikit masa raya tahun 2021, saya tak ingat ke 22, yang kita pernah viral sekejap. Orang kata, orang anggap kita ni macam mengejek petugas di hadapan dengan pasal lagu raya. Sebenarnya tidak. Itu antara cara-cara kami untuk memasarkan. Yelah, kita nak beri hiburan sikit lah. Kalau kita serius lalu tak boleh juga kan. Betul tak masa tu? Betul. Okay. Jadi kita juga nanti kepada viewers yang sedang mengikuti kami sekarang ni, kalau anda mempunyai komen atau pandangan atau apa-apa persoalan berkenaan dengan topik kami pada hari ini, jangan segan silu untuk meninggalkan komen anda. Dan di samping itu, jangan lupa untuk follow kami, jangan lupa untuk like kami, dan juga jangan lupa untuk share program Influencer at Japan pada hari ini ya. Supaya apa yang kita buat bicara kita hari ini, apa yang kita borak-borak hari ini, maklumat ni disebarkan dengan lebih luas lagi. Ya, betul. Tak semestinya sekarang. Kita bercerita pasal IOW sebenarnya kat sini. Tapi apa yang berlaku di skrin ni, di skrin sebenarnya kita mungkinlah boleh jenamakan iOS. iOS pula. Info on screen. Info on screen. Because kita menyampaikan maklumat ni bercerita pasal IOW. Tapi maklumat kita sampaikan ni tadi perkongsian daripada doktor daripada Kulai. Dia menyampaikan menyampaikan maklumat berkaitan denggi di daerah Kulai. Betul. So info on screen. Info on screen. Patut saya kata info on wheel adalah satu jenama pada aktiviti tersebut. Memang sebab dia kita Jabatan Penerangan ni kita memang sampaikan maklumat sama ada daripada kita sendiri ataupun perkongsian daripada agensi yang berkaitan. Okey. Alright. Okey, Cik Bani, sekejap. Kita nak kenalan Cik Bani ni. Kalau kita bagi Chan dia bercakap, memang tak berhenti. Okey, kita akan beri laluan untuk segmen kita yang sekarang ni, untuk kita memaparkan informasi-informasi info on screen pula sekejap lagi. Okey, jangan ke mana-mana. Teruskan bersama kami Influencer at Japan. Dan kita akan kembali dengan daerah Muar pula. Tadi kita dengan Kulai, kejap lagi kita dengan orang Muar pula. Jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini. Menurut kenyataan Jabatan Meteorologi Malaysia, monsun timur laut 2023-2024 atau musim terkujuh di Malaysia dijangka bermula pada 11 November 2023 dan berterusan sehingga Mac 2024. Hujan lebat berterusan untuk tempoh beberapa hari boleh mengakibatkan kejadian banjir di kawasan berkedudukan rendah dan kawasan kerap banjir. Berikut adalah panduan keselamatan ketika menghadapi banjir. Letakkan dokumen penting dalam bekas kalis air.
dan simpan di tempat yang selamat. Simpan nombor telefon penting ahli keluarga, jiran, balai polis, hospital, bomba dan hubungi mereka jika berlaku kecemasan. Sediakan barang keperluan asas seperti ubat-ubatan, lampu suluh dan alatan kebersihan diri. Pindah ke pusat pemindahan sementara apabila diarahkan berbuat demikian. Pastikan bekalan elektrik, gas dan air ditutup semasa meninggalkan rumah. Pastikan ahli keluarga, terutamanya kanak-kanak, tidak bermain air banjir. Elakkan daripada menyentuh peranti elektrik jika anda berada dalam keadaan basah atau sedang berdiri di dalam air. Pilih makanan yang berbungkus yang tidak tercemar atau terdedah kepada banjir. Orang ramai dinasihatkan agar bersiap sedia menghadapi musim tengkujuh serta sentiasa peka dengan maklumat, nasihat, ramalan dan amaran cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Pesanan ini dibawakan khas oleh Jabatan Penerangan Negeri Johor. Hai, Assalamualaikum semua. Saya Roni Husin. Kepada anda semua yang berada di luar sana, pengguna media sosial, pastikan anda tidak menyebarkan ataupun kongsikan berita-berita yang tidak sahih. Pastikan berita-berita yang anda sebarkan adalah berita yang sahih, datang daripada sumber-sumber yang boleh dipercayai untuk mengelakkan kekeliruan kepada masyarakat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Jabatan Penerangan Negeri Johor bersama menyebarkan maklumat sahih. Itu padu. Padu mengandungi profil individu dan isi rumah meliputi warga negara dan pemastautin tetap di Malaysia. Maklumat profil ini akan dikemas kini secara berkala melalui pengintegrasian data pentadbiran daripada pelbagai sumber. Melalui ekosistem ini, rakyat boleh membuat semakan dan pengemaskinian maklumat secara terus dalam sistem padu. Okey, hai, kita berjumpa balik. Berjumpa kembali. Terima kasih kepada anda yang masih setia dengan kami di Japan Johor melalui program Influencer pada hari ini. Jadi sebelum kita bersama-sama dengan rakan setugas kami di MUA, jangan lupa kepada anda yang sedang mengikuti kami secara langsung melalui Facebook kami, janganlah malu-malu, tinggalkanlah komen, kalau ada sebarang persoalan yang ingin diajukan, jangan segan. Kami insya-Allah kami akan cuba jawab dengan sedaya upaya dengan maklumat-maklumat, dengan jawapan-jawapan yang tepat dan sahih. Dan tadi saya ada nampak dekat komen, dia kata Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Negeri Johor, APM hadir. Terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan kami. Cakaplah terima kasih sikit. Terima kasih. APM ni memang agensi kerajaan yang sering kali kita bekerja rapat dengan mereka, especially dalam musim banjir ni. Betul. Terima kasihlah kepada wira-wira APM. Betul. Yang bertugas selama ni berkhidmat untuk negara, berkhidmat untuk masyarakat. Betul. Terima kasih dari saya. Antara orang kata badan pertahanan awam yang cukup paling, orang kata paling padu lah. Dia orang pertama yang sampai. Sebab masa hari tu Pandan Banjir, masa Kampung Melayu Pandan Banjir, sampai-sampai je memang APM dah ada dulu dah. Dia bawa dia punya boat, tu ambil orang tua yang bedridden semua. Beliau tak payah APM tak payah tunggu arahan, dia dah terus terjah. Macam tu. Mereka dah siap siaga lah dalam menghadapi banjir ni kan. So dia dah tahu, masing-masing dah tahu nak buat apa. Betul. Memang saya sebenarnya sangat respect lah kepada kita punya agensi keselamatan, terutama ni termasuklah Pertahanan Awam.
mereka sentiasa siap siaga, Betul. sentiasa ada untuk membantu masyarakat kita, Betul. insyaAllah. Around the clock lah orang kata. Mantap. Okey. Jadi Cik Bani, kita tadi dah dengar laporan tentang denggi di penerangan daerah Muar. Hari ni kita juga ada laporan berkenaan dengan tadi yang kita dah bagi hint tu APM. Oh. APM. Yes. Jadi kejap lagi ni ataupun bukan kejap lagi. Dia Sekarang ni. suratan atau kebetulan ni? Nyanyi sikit. Okay. Alright, jadi tuan-tuan dan puan-puan viewers kita yang kami sayangi, sama-sama kita kami di daerah Muar. Dengar tak Aidil? Dengar, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, saya perkenalkan kepada anda semua itu Aidil. Hai, lambatlah sikit Aidil. Hai. Okey, Aidil merupakan rakan setugas kami di penerangan daerah Muar. Okey Aidil, apa khabar Aidil? Sehat, Alhamdulillah. Berjaya juga dengan saudara Alia. Alah, saudara Alia sihat? Sehat. Allah. Okey, anyway, sebelum kita nak cerita dengan lebih lanjut tentang apa laporan di Muar, kami berdua kat sini nak ucapkan happy belated birthday to Aidil. Thank you. Semalam merupakan hari jadi Aidil yang keberapa? 17 ke? Allah Akbar. Alhamdulillah kalau 17. 23. 23. Muda lagi dah berkhidmat. Bagus, Alhamdulillah. Okey Aidil, bagaimana dengan laporan anda di Muar? Silakan Aidil. Baik, terima kasih kepada rakan setugas Sharifah Alia yang kini berada di studio Ibu Pejabat Jabatan Penerangan Negeri Johor bersama saya Muhammad Aidil bin Mat Lazim yang kini berada di Pejabat Pertahanan Awam Daerah Muar. Apa yang cukup menarik pada pagi ini, saya tidak berseorangan dan saya ditemani oleh Tuan Meja Pertahanan Awam Daerah Muar yang beliau bernama Tuan Khairul Nasirin bin Syekh Syuaibah, Pegawai Pertahanan Awam Daerah Muar. Apa khabar Tuan? Sihat. Alhamdulillah. Baiklah Tuan, kita terus ke soalan. Para penonton di luar sana mungkin sedia maklum bahawa Angkatan Pertahanan Awam berobjektif dalam mengurangkan risiko bencana dengan menyediakan latihan penyelamat kepada orang awam, mewujudkan serta mengendalikan sistem amaran bencana dan menyediakan pusat-pusat perlindungan sekiranya berlakunya bencana. Di samping itu, selari dengan situasi bencana banjir yang dihadapi oleh rakyat Johor, terdapat beberapa persoalan yang ingin saya utarakan kepada Tuan, iaitu bagaimanakah persediaan Angkatan Pertahanan Awam dalam menghadapi bencana alam ini. Okey, baik. Terima kasih Cik Adi atas soalan. So, untuk persediaan APM daerah Muar inilah kesiapsiagaan kami untuk menghadapi MKL bagi 2023 dan 2024 tahun ini. Kita boleh lihat daripada beberapa petunjuk utama lah. Yang pertamanya adalah berkenaan dengan kesiapsiagaan kami menyediakan human resource lah, iaitu bagaimana memang pada saban tahun kami akan memperkasakan pengambilan anggota sukarela pertahanan awam, yang mana anggota sukarela ini adalah merupakan salah satu daripada 3 tunjang utama APM itu sendirilah. Yang keduanya adalah bagaimana kami memastikan logistik keperluan kami, sama ada dari segi logistik untuk penyelamatan, kenderaan dan termasuk juga dengan pengurusan di pusat-pusat pemindahan itu sendiri berada dalam keadaan baiklah. Sedikit info seperti mana di Angkatan Pertahanan Daerah Muar ini, untuk logistik dari segi kenderaan airnya kami mempunyai 4 buah bot fiber dan 2 buah bot aluminium lah beserta enjin. Dan untuk kenderaan darat kami mempunyai SPG seperti yang boleh dilihat adalah medical rescue vehicle MRV, dan kami ada 3 buah light rescue vehicle dan juga SPG heavy rescue vehicle yang berbentuk truk Iveco berkapasiti 5 tan lah. Selain itu juga salah satu indikasi yang ataupun indikator yang utama adalah latihan lah. Latihan ni kita boleh lihat kepada 2. Satu, latihan kepada anggota kami sendiri, sama ada daripada anggota yang baru ambil ataupun sedia ada lah, untuk memperkasakan mereka untuk sepanjang proses-proses, sama ada penugasan harian ataupun sepanjang penugasan dari sepanjang MPL 2023 dan 2024. Dan yang keduanya adalah bagaimana latihan terutamanya di kawasan-kawasan yang rentan ataupun local hotspot untuk berlaku bencana
bencana banjir di daerah Muar inilah. Sebab apa, ini adalah sebagai langkah kesiapsiagaan awal mereka lah untuk bertindak balas terhadap sebarang kejadian-kejadian bencana. Dan sedikit tambahan juga, di daerah Muar ini kami telah atas inisiatif Ibu Pejabat Angkatan Penerangan Malaysia, Pusat Kawalan Operasi Bencana telah mula dibuka sejak November 2023 yang lalu, yang mana pusat ini akan memantau keadaan-keadaan semasa yang memungkinkan sebarang galian untuk berlaku musibah banjir lah. Dan atas inisiatif kami juga, di atas kerjasama Pejabat Daerah Muar, kami telah membuka sebuah pusat pengoperasian sementara yang bertempat di Paguh lah. Jadi tim ni dia akan bertindak sebagai first responder, sama ada untuk kes-kes pengoperasian harian kami ataupun sebarang kes-kes yang berkaitan dengan bencana NPR. Okey, baik. Terima kasih Tuan. Seperti mana yang para penonton sedia maklum, Paguh merupakan salah satu pusat perlindungan yang akan diberikan keutamaan untuk mendapatkan apa-apa sebarang bantuan daripada pihak Angkatan Pertahanan Awam ataupun agensi-agensi yang terlibat semasa berlakunya bencana banjir. Baiklah, terdapat juga beberapa perkara yang menjadikan tanda tanya kepada saya sendiri, iaitu berapakah jumlah anggota yang akan terlibat sekiranya bencana alam ini berlaku di daerah Muar. Okey, untuk keseluruhannya di daerah Muar ini kami mempunyai strength yang agak kuat lah, iaitu dengan seramai 13 pegawai pasukan dan 106 anggota lain-lain pangkat lah, yang semuanya berada dalam keadaan siap siaga dan aktif untuk digerakkan lah sekiranya berlaku sebarang musibah banjir. Baiklah, seperti mana yang tuan-tuan, puan-puan ataupun para penonton di luar sana sedia maklum, kita dapat lihat bahawa kekuatan Angkatan Pertahanan Awam ni sangatlah cukup untuk memadai dengan situasi banjir yang akan berlaku di daerah Muar. Baiklah, seterusnya kita ke soalan terakhir tuan. Jika kita ingat semula berkenaan dengan objektif Angkatan Pertahanan Awam, iaitu mewujudkan serta mengendalikan sistem amaran bencana. Jika bagaimana sistem amaran bencana itu dapat disampaikan khususnya kepada penduduk di kawasan pedalaman? Okey, baik. Untuk daerah Muar ini sendiri ada beberapa medium lah yang kami telah gunakan. Yang pertamanya, Cik Aidil, especially lah di zaman milenium ini, kami banyak menggunakan media sosial lah untuk menyampaikan maklumat-maklumat terkini khususnya sebarang amaran yang berkaitan dengan bencana. Dan Alhamdulillah di dalam daerah Muar ini kami APMA mempunyai satu hubungan yang akrab bersama dengan ketua-ketua masyarakat, dengan ketua-ketua masyarakat lah yang terdiri daripada pelbagai kaum dan bangsa seperti ketua kampung dan penghulu lah, dan kami akan sebarkan sebarang info-info yang saya beritahu tadi berkenaan dengan Pusat Kawalan Operasi Bencana ini tadi. Mereka akan mengeluarkan sebarang amaran dan kami akan sebarkan kepada ketua-ketua masyarakat ini untuk mereka sebarkan di peringkat komuniti mereka sendirilah. Selain itu juga untuk seperti yang Cik Aidil maklumkan, Parlimen atau kawasan Paguh adalah antara yang kawasan yang agak teruk sekiranya terkesan akibat banjir di dalam daerah Muar inilah. Jadi di sana kami mempunyai dua sistem amaran bencana lah, yang mana tapi itu adalah kepunyaan Jabatan Baik dan Saliran lah, tapi latihan telah diberikan dari peringkat kami lah untuk mereka sekiranya air itu mencapai satu takat yang membahaya, sistem itu akan berbunyi dan mereka akan bertindak lah berdasarkan latihan-latihan yang telah kami berikan. Dan yang terakhir sekali, semestinya lah antara kerjasama dan kolaborasi erat lah APM Muar ini bersama dengan Pejabat Penerangan Daerah Muar ini melalui inisiatif Info on Wheels ini, IOW, yang membantu kami dalam menyampaikan sebarang apa juga maklumat yang sahih dan tepat dengan pantas lah dasar-dasar kerajaan yang terkini berkaitan dengan bencana dan sebagainya kepada orang. Terima kasih kami ucapkan kepada Pejabat Penerangan Daerah Muar. Terima kasih. Alright, seperti mana yang tuan-tuan dan puan-puan di luar sana sedia maklum bahawa kolaborasi antara Pejabat Penerangan Daerah Muar ataupun dikenali sebagai Jabatan Penerangan Negeri Johor dapat berkolaborasi dengan Angkatan Pertahanan Awam. Dengan aktiviti Info on Wheels, kita dapat menyebarkan maklumat yang sahih kepada penduduk di kawasan pedalaman, juga memberikan amaran yang lebih cepat kepada penduduk sekiranya berlakunya bencana banjir. Tetapi walau bagaimanapun, Jabatan Penerangan Negeri Johor juga berkolaborasi dengan agensi-agensi yang terlibat dalam memberikan sukarelawan dan juga bantuan bencana ini. Baiklah, apa-apa pun saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Meja Khairul Nasirin atas persediaan Tuan dan memberikan informasi yang cukup padat kepada kami dan juga memberikan masa kepada kami.
Sekian saja daripada saya, Muhammad Aidil. Kini kita kembali kepada Sharifah Alia, rakan setugas di sana. Silakan. Terima kasih Aidil, rakan setugas kami di penerangan daerah Muar di atas laporan tadi, dan juga terima kasih kepada Tuan Meja dari Pertahanan Awam Daerah Muar. Terima kasih kerana bersama-sama dengan kami hari ini di Influencer at Japan. Okey, itu dia. Kita hari ni ramai orang APM ada ni dekat komen ni. Hadir. Okey. Jadi kepada viewers yang dekat luar sana, kita tak habis lagi sebenarnya topik tentang info on wheels ni. Betul tak? Betul. Jadi sebenarnya Cik Bani dah tak sabar-sabar. Dah tak sabar-sabar nak kupaskan dengan topik yang seterusnya, iaitu impak. Kita dah buat macam-macam ni, dah pelbagai inisiatif yang kita dah keluarkan untuk memasarkan dasar-dasar terkini ataupun informasi terkini. Antaranya adalah info on wheels ini. Jadi bila kita dah buat sesuatu ni, mesti kita nak tahu impak dia. Jadi impak inisiatif Heban info on wheels ni, Cik Bani. Okey, bila kita buat sesuatu, kita cakap impak lah. Perkara pertama yang kita dapat ialah kita berjaya keluar membawa maklumat berkenaan dengan dasar-dasar kerajaan, maklumat isu semasa ni direct, secara terus kepada audiens, kepada masyarakat lah. Dan sekeduanya, kita dapat membawa maklumat ni terus, secara cepat dan juga sahih. Betul. Dan yang keduanya, kalau kita lihat kat sini, sampai bila kita melakukan aktiviti info on wheels, macam cakap, kita keluar buat bahan, kita berhenti di satu-satu lokasi, kita buat edaran bahan pada beta risalah sebagainya. Dalam masa yang sama, kita dapat berjumpa, bersua dengan masyarakat. So kat situ kita dapat memberikan sekiranya ada persoalan-persoalan yang mampu dijawab pada ketika itu, kita punya team akan memberikan penjelasan berkenaan dengan itu. Terus. Kalau mungkin soalan dia tu terlampau teknikal, mungkin mereka akan referkan. Cik, kami tak boleh bagi jawapan sekarang. Cik mungkin boleh refer website sekian-sekian, atau cik boleh berhubung dengan pegawai sekian-sekian untuk mendapatkan maklumat yang lebih tepat dan sahih. Secara generalnya, insyaAllah kita punya tim akan membantu menyampaikan maklumat, memberikan penjelasan yang terbaik pada ketika itu. Jadi kita boleh sum up, boleh buat summary di mana impact kita ni dirasai lah. Dirasai. Maklumat tu disampaikan terus. Kepada kumpulan sasar kita. Terus. Straight. Tak ada filter. Tak ada. Terus. Jadi okey, begitunya orang kata impactnya adalah positif lah, lebih kepada positif insya-Allah. Dan kalau ada impak yang tak seperti yang kita harapkan, kami juga dari masa ke semasa akan mencuba untuk menambah baik lagi cara-cara kami untuk memasarkan atau menyampaikan maklumat dengan cepat, mudah dan sahih. Itu dia. Betul tak Cik Bani? Betul, cepat, mudah dan sahih. Kita akan sentiasa melakukan penambahbaikan dari masa ke semasa mengikut peredaran, mengikut kesesuaian pada ketika ni lah. Yang paling penting sekali lah, maklumat yang sahih disampaikan kepada masyarakat. Itu dia. Tak pasti jangan kongsi. Betul. Itu kita punya hashtag lah. Betul. Tak pasti jangan kongsi. Cepat, mudah, sahih. Gitu. Okey, Cik Bani, nampak gayanya masa klise lah saya nak cakap macam ni. Masa mencemburui kita. Masa sangat menjelaskan kita. Sangat jealous dengan kita sekarang ni. Kita hampir sampai ke penghujung Influencer at Japan Johor hari ni. Jadi sebelum saya wrap up, ada sepatah dua kata ataupun last word from you, Cik Bani? Bukan last word lah. Fikir last word tu macam ni. Janganlah. Tak ada lah. Kita ada hari ni untuk hari ni, untuk sesi kita hari ni kan, ada beberapa maklumat yang saya ingin sampaikan. Antara pesan-pesanannya lah. So tadi kita dah bercakap pasal denggi,
Kan mungkin kita minta masyarakat untuk aware dengan benda ni. Untuk menjaga kebersihan, clearkan barang-barang sampah-sampah ataupun apa-apa objek yang tidak digunakan yang mampu yang boleh menakung air atau menggalakkan pembiakan nyamuk Aedes tu kita boleh clearkan untuk kita mengekal ataupun mengelakkan dari mencegah mencegah pembiakan nyamuk Aedes. Seterusnya kita dapat kurangkan risiko demam denggi dan sebagainya. Okey, yang keduanya sekarang ni kita masih dalam fasa musim timur laut. Okey, walaupun cuaca alhamdulillah cuaca 2 hari ni memang sangat cerah. Matahari cuma kadang-kadang ada awan sikit mendung. Tapi kita masih dalam fasa tersebut. So setiap masyarakat diminta terus bersiap sedia, terus alert cana dengan maklumat-maklumat yang disampaikan sebab berkemungkinan akan mungkin ada banjir, hujan lebat dan sebagainya. Sebab kita masih dalam fasa musim timur laut ni. So keep on terus dapatkan alert dengan maklumat-maklumat yang kita sampaikan. Maklumat dengan situasi daripada Jabatan Meteorologi dengan pihak-pihak berkuasa. So kita terus dapatkan maklumat untuk yang mungkin akhirlah kata Cik Alia dari yang akhir. Dia tak boleh bagi cakap tau. Dia tak teruskan. Okey, sekarang ni kerajaan dalam fasa mengemas kini data. Di dalam kita punya pengkalan data utama padu. So saya kat sini saya mohonlah kepada semua untuk mengemas kini data kita di dalam padu sebagai ketua isi rumah KIR, ketua isi rumah untuk update data-data berkaitan dengan diri keluarga dan sebagainya seperti yang diminta dalam sistem tersebut padu. Padu ni sebenarnya ada satu rangkaian data rangkaian integrasi data. Dia mengumpulkan data berkenaan dengan sesuatu isi rumah bagi kerajaan mendapatkan maklumat yang lebih tepat dalam membuat proses merancang dan mengkaji bentuk-bentuk bantuan, subsidi, inisiatif dan sebagainya. Sebab data tu sangat penting. Sekarang ni betul kita ada data di Jabatan Pendaftaran Negara, kita ada data di JPJ, kita ada data di bank. Tapi data tu tidak integrasi. Bila ada pihak yang nak membuat satu-satu perancangan mengenai subsidi, mengenai bantuan, mengenai inisiatif, dia data tu bersepah kan. So sebab itulah kerajaan Kementerian Ekonomi melalui Jabatan Perangkaan membangunkan sistem padu ni untuk mengintegrasikan data tersebut. Maklumat tu dan data tu mungkin dia boleh kemas kini dari masa ke masa, dan bentuk-bentuk bantuan, bentuk-bentuk inisiatif, bentuk subsidi tu boleh dirangka mengikut kesesuaian semasa berdasarkan data. Data yang ada tu. Lepas tu sekarang ni memang kita perlukan, pihak kerajaan perlukan data tersebut. So saya menyerulah kepada mana-mana individu, mana-mana warga negara Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas yang belum mengisi padu tu, bolehlah mengemas kini isi. Kalau ada yang ada gadget, boleh direct isi. Mana yang mungkin tak ada gadget, tidak ada liputan internet dan sebagainya, mungkin boleh merujuk kepada kita punya PEDI, Pusat Ekonomi Desa, Pusat Ekonomi Digital. Pusat Ekonomi Desa tu dah mula Pusat Ekonomi Digital yang di bawah SKMM ada di Johor. Saya rasa antara dalam Malaysia ni, di negeri Johor ni antara yang paling banyak ada PEDI. So PEDI tu ada pusat digital, Pusat Ekonomi Digital, ada kemudahan internet, ada komputer, ada internet, dan juga ada pegawai-pegawai yang boleh bantu. Tolong isikan. Dia bukan tolong isikan, sebenarnya dia memberi penerangan lah. Dia isi apa, ni siapa yang isikan tu. Individu tu lah yang tahu pasal data dia kan. Selain daripada road tour atau kantor-kantor bergerak yang telah dibuka oleh Jabatan Perangkaan sendiri bersama dengan agensi kerajaan, PEDI adalah pusat yang paling sesuai sekarang untuk membuat pendaftaran padu tersebut. Itu sajalah dari saya. Terima kasih Cik Bani. Kalau nak cerita pasal padu ni, kita kena dekat topik lain. Kena hari lain. Ni kira teaser. Ni iklan. Teaser kena padu. Okey, macam saya, kami dah daftar. Bagaimana dengan anda dah isi belum padu? Okey, kalau nak dapatkan bantuan-bantuan yang sesuai dengan kelayakan anda, jadi jangan lupa isi padu. Dekat situ kita terus dapat maklumat yang tepat, apa yang sesuai untuk anda. Jadi kami
hampir sampai ke penghujung acara, penghujung rancangan Influencer at Japan Johor. Sekali lagi, okay, Cok. Sebelum kita end our discussion today, sebelum kita end our sharing session today, kat sini kita ada satu komen daripada Abdul Razak Salim. Dia kata, kami dari Persatuan Pelayan Johor ingin menjemput kolaborasi IOW dalam promosi Festival Layang-Layang Sedunia Pasir Gudang 2024. Jadi okey, kat sini belum apa-apa kita dah dapat invitation untuk buat hebat. InsyaAllah boleh sebab kita sekarang ni tengah buat smart partnership. Smart partnership bukan sekadar dengan jabatan-jabatan kerajaan, namun dengan persatuan-persatuan yang ada di negeri Johor ini. Okey, terima kasih Encik Abdul Razak di atas jemputan anda dan jangan risau, kami akan hubungi anda dengan pantas. Okey, baiklah, dan kepada komen-komen yang lain dan yang telah like, yang telah share sesi kami pada hari ini, terima kasih, jutaan terima kasih dan penghargaan daripada kami Jabatan dan Penerangan Negeri Johor di atas inisiatif anda, di atas kesudian anda yang setia dengan kami sehingga hujung rancangan. Baiklah, saya pun tak nak berceloteh dengan panjang lagi, dipersilakan kepada tuan-tuan puan untuk meneruskan hari anda dan sehingga kita berjumpa lagi dalam segmen Influencer Japan seterusnya. Dan saya akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam maju Johor, salam Malaysia Madani dan salam hormat.